Menelusuri bumi Perak Darul Rizwan, kini kami menuju ke rumah responden yang berusia 80 tahun dan tinggal bersama dengan anak bongsunya. Anak bongsunya ini sehingga hari ini masih belum berkahwin kerana fokus ingin menjaga ibunya yang telah tua. Kru My House pergi ke sana untuk melihat apa yang boleh kita bantu. Bersama saya, Syamsul Debat, dalam sebuah rancangan yang bertujuan membantu mengubah kehidupan mereka yang kekurangan, iaitu My House. Bersama-sama tim My House, kita akan mengenal pasti, mengenali serta membantu membina kehidupan mereka yang terpilih kepada yang lebih baik. Kalau melihat kepada keadaan rumah ini, kita dapat lihat yang rumah ini rumah kampung yang agak lama. Kalau tengok dari segi luarnya, mungkin warnanya sudah agak lusuh. Oh, bahaya betul ni. Kalau ikut tangga ni, dia punya jarak ni antara satu tangga dengan satu anak tangga ni memang jaraknya agak besar. Ui, bila-bila kalau tak perasan ni, boleh jatuh ni. Dan tengok tangga ni pun dah mula ada tanda reput-reput ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Puan Hajab. Puan Hajab. Baik-baik, hati-hati. Saya nak ucapkan tahniah kerana Puan Hajar telah terpilih rumahnya ni untuk kita buat penambahbaikan. Saya mewakili pihak TV Al-Hijrah dan juga Yayasan Budi Ihsan Malaysia datang untuk buat penambahbaikan. Saya tengok tadi dekat bawah ni pun dah ada, saya nampaklah tangga ni pun yang kita kena buat penambahbaikan sikitlah. Boleh kita tengok kat dalam? Boleh cik. Suruh masuk cik. Okay, masuk dulu. Nanti kejap. Yang ni nampak bahaya lah. Ni goyang-goyang ni. Dah lama dah ni? Dah lama juga. Oh, ni kalau tak selamat ni kan. Dah lama ni kena tukar juga lah. Dalam rumah ni berapa ramai yang tinggal? Saya dengan mak saya je 2 orang. Oh, makcik ni, makcik Hajar ada berapa orang anak? 4 orang anak. 4 orang anak. Yang Abang Azlan ni yang ke? Yang bongsu lah, yang tinggal dengan mak lah, yang jaga mak lagi lah. Oh. Jadi, kalau ikut keadaan, saya tengok okey dekat sini. Jadi, di bahagian mana agaknya yang paling penting belakang bantuan? Belakang, bahagian dapur. Bahagian dapur? Okey, mari kita tengok. Ui, bahaya sungguh. Ni tangga ni curam betul ni. Tuan-tuan bayangkanlah Bayangkan tangga ni yang curam macam ni, lebih kurang 45 darjah dan digunakan setiap hari oleh Puan Hajar yang berusia 80 tahun. Saya sendiri pun takut ni. Oh, jadi inilah dia ruang dapur, tempat masak lah. Habis kalau dia masak, nak makan kat mana ni? Sempit ni. Kena buat yang atas kan. Memang kena buat yang atas lah. Kalau sini kurang fresh kotor. Bawa tu banyak satu-satu aja. Bawa lah satu-satu ya. Tangga. Jadi Cik Azlan selaku anak yang paling bongsu, boleh tak beritahu rumah ni dah berapa lama dah duduk kat sini? Dah lama aja kan. Lama? Lebih kurang berapa puluh tahun ada? Berapa puluh tahun? Masih belum kahwin ke? Belum kahwin? Belum kahwin? Belum kahwin ke rumah? Buat rumah ni belum kahwin lagi. Belum kahwin. Maknanya dah duduk sini lama lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa kita di Perak, Ustaz. Encik Roslan, Encik Zamri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum naik, saya nak beritahu di dekat rumah kita ni, responden kita ni yang pertama-tama sekali ni tangga ni. Kalau kita tengok keadaan dia pun agak berbahaya, dah reput-reput ni dan kita tengok jarak antara anak tangga dengan anak tangga ni agak besar jurang dia yang boleh menyebabkan tergelincir jatuh dan sebagainya. Ini kita panggil tangga tidak mesra pengguna, Ustaz. Ya. Mendatangkan bahaya kepada pengguna. Betul. Mari naik je. Mari naik. Selamat Selamat tu setakat tadi selamatlah. Tapi tak boleh biarlah. Dan kemudiannya yang ni. Kalau kita tengoknya
keadaan yang membahaya, goyang-goyang macam ni kadang kalau tak berhati-hati, kalau patah ke menyebabkan penggunanya pun boleh jatuh, kemalangan boleh berlaku lah. Cik Zamri, Cik Lan, meh turun. Woi, lain macam ni Ustaz. Tahu tak apa, saya nak bagi rasa ni macam mana. Oi. Tangga dia suram. Ini tak ada ciri-ciri keselamatan pun Tahu Ustaz tak ni. apa. Untuk dia pula yang dah berusia 80 tahun. Turun ambil satu bekas je boleh naik satu. Sekali naik bawa satu, turun naik. Jadi minta tolong kita kalau boleh dapat dapur ni kita besarkan sikit. Bagi Kan? Jadi inilah rupanya bilik air dia dengan retak-retak bawah ni dengan dia pakai zinc je ni. tak ada dinding tu. Lubang angin. Alhamdulillah setelah pun menghuraikan kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia tentang apa yang perlu dilakukan di rumah ini, kita serahkan kepada budi bicara dan kebijaksanaan pihak YBIM untuk mengubah rumah ini supaya menjadi lebih selesa untuk Puan Haja dan anaknya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah pun hadir ke kawasan saya di Kampung Aji, Dun Bota ini bagi membantu Makcik Hajar kita dalam kita membaik pulih menaik taraf rumah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi macam mana tu Cik Lan? Macam mana keadaan kita? Pertama sekali barang dah sampai awal pagi tadi. Alhamdulillah. Dan kontraktor dah bawa turun barang dan mulakan kerja lah seperti mana Ustaz tengok. Okey, kawasan Bota Kiri, kawasan rumah Siti Hajar ni agak ke dalam. So, pergerakan lori itu agak sukar dah. Dan pagi tadi pun kita perlu tebang pokok buluh untuk nak memberi laluan lori masuk ke tapak projek. Mungkin Tuan Haji boleh cerita sikit berkenaan dengan apa perancangan kerja pada hari ini. Hari ini, hari pertama, permulaan kita akan settingkan ada ruangan bilik tambahan untuk dapur berserta dengan tandas. Dapur ni keluasannya lebih kurang 12 kaki kali 14 kaki dan tandas tambahan tu 4 kaki kali 6 kaki. Menggantikan tandas lama yang pada fikiran kita agak daif lah. Memang. Ibu bapa perlukan dorongan, perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak mereka supaya mereka rasa diri mereka dihargai. Usah jadi seperti seorang perokok yang apabila ingin menghisap rokok, dicapainya sebatang, dihisap, dihembus, dinikmati dan setelah selesai, dibuang puntungnya, dipijak tanpa makna. Oleh itu, hargailah, kasihilah, sayangilah kedua ibu bapa anda selagi mana mereka masih ada. Yang kakak-kakak yang lain tu yang semua ni dah ada keluarga masing-masing lah. Masing-masing. Duduk dekat mana? Jauh-jauh ke atau dekat-dekat sini? Ini Kampung Haji ni depan je. Satu lagi Pulau Pisang, satu kampung ni. Lagi satu Pulau Padang. Oh, mana dekat-dekat lah. Tak jauh sangat lah. Jadi mana kata kalau sakit pening nak datang tinjau boleh lah. 5 minit, 10 minit sampai lah. Saya selalu ingatkan baik-baik turun tangga naik tangga. Sebab saya risau mak tu bawa angkat teko yang angkat periuk nasi. Mak saya hari tu dia mungkin kepalanya pening ke, dia bawa pinggan terlepas lah, terlentang. Nasib baik ada itu dia punya tempat pinggan mangkuk tu hanya sikit je. Tapi tak sampai atas lah, di bawah je tangga yang kedua ketiga tu dia nak terjatuh. Adik saya bekerja, saya pun tak ada duduk menemani mak saya. Jadi mak saya sedihlah tinggal seorang-seorang di rumah. Pada hari ini pihak penduduk bekerjasama untuk bergotong royong bagi mengecat, membersih kawasan rumah dan apa yang perlu dilakukan pada masa inilah. Hari ini dah lebih kurang seminggu kerja-kerja dilaksanakan. Jadi tak sabar rasanya nak tengok apakah perkembangan yang terkini tentang kerja-kerja di rumah ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam sihat Cik Ramzi sihat. Jadi Cik Ramzi, apakah keadaannya? Ya Cik Lan, apa perkembangannya kepada rumah ni yang telah dilaksanakan setakat ni? Ustaz datang, Ustaz boleh tengok perubahan daripada rumah yang asal. Betul. Okey, yang pertama sekali kita dah mula buat undercoat keseluruhan rumah. Warna kuning ini adalah pilihan daripada tuan rumah. Dan dalam masa yang sama, kuning ini adalah warna kuning perak. Tangga yang goyang dan agak berbahaya tu, kita gantikan dengan tangga batu. Desain tangga ni pun mengambil kira ciri-ciri architecture tradisional Perak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahasa biasanya kita guna daripada aesthetic value. Satu dari segi functioning, dari segi keselamatan. Yang kedua daripada sudut aesthetic value. Itu keceriaan untuk penghuni rumah. Tangga atas tu kita dah selesaikan, yang kecil tu, atas kayu tu kan. Yang ada 2 step dah. Ini yang bahagian ruang dapur yang telah dibesarkan. Yang ni dinding asal dalam dapur. Ingat lagi tu. Saya sampai sini je. Sempit kan? Sempit. Jadi pintu keluar pun kat tepi tu kan. Tempat yang Cik Lam diri tu dulu tandas. Telah dialihkan ke ruang yang baru dan di sini kita nampak lapang. Jadi ada ruang nak makan, boleh tak meja makan kan? Tapi yang saya tak sangka tu sebab hari tu kata saya membayangkan mungkin setakat ni je, tak tahu besar pula. Pasal ukuran tu yang tak diletak dalam pelan tu nampak macam kecil. Tapi sebenarnya daripada 12 kaki telah dianjak kepada 16 kaki panjang dia. Jadi kat situ dah nampak elemen yang ini semangat yang perlu ada pada semua kontraktor sebab saya nampak dia tak berkira. Dia anjak. Dia buat tanpa tambah kos. Saya dengar macam tu lah. Ya, betul. Sebagai kontraktor, bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi di sini saya menggalas tanggungjawab yang diamanahkan ke atas saya untuk merealisasikan impian daripada golongan-golongan asnaf yang terpilih. Saya merupakan pengusaha restoran, jadi sebenarnya dekat dia punya keliling rumah ni banyak hasil-hasil tumbuhan yang boleh dipakai. Dan tentulah masakan tu sedap sebabnya terus potong tu kadang-kadang pukul 10 tu nak masak sampai dah. Terus pergi lagi rumah opah. Tak ada, kita ambil. Terus masak. Memang sedaplah. Opah ni sebenarnya dia ni pendiam tapi dalam masa sama dia ceria. Banyaknya opah ni tinggal seorang lah. Cuma malam je dia akan bersama dengan anak dia. So masa Cik Azlan sendiri memang berniat dengan keluarga memang nak duduk sekali dengan mak lah. Dengan mak lah. Pasal belum kahwin lagi pun. Belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi? 46 dah umur. Adik dia pendiam, tu dia pemalu. Sebab nak jaga mak, dia pun jodoh belum sampai. Dia memang decide untuk duduk dengan mak dia kat sini. Memang dia sacrifice lah dia punya kehidupan tu kan. Ke dah pernah dicuba dikenenkan dengan orang sebelum ni? Ada juga tapi tak ada jodoh tu. Tak ada jodoh ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai seorang anak, buatlah apa yang termampu. Kena tanya diri kita seberapa besar kita boleh tunjukkan kasih sayang kita kepada mak ayah kita. Menjaga mak yang sakit, menjaga ayah yang sakit sampai dia orang tak boleh bangun tu memang berat, tetapi pahala yang berat Allah simpan untuk kita akhirat nanti, menyebabkan kita tahulah patutlah Allah bagi ujian kat aku, rupanya pahala besar menunggu aku dekat akhirat nanti. Besar pahala seorang anak yang berkorban untuk ayah, untuk emak dia. Ada anak-anak yang sanggup sampai tak kahwin sebab dia takut. Dia takut tak dapat nak jaga mak ayah dia kalaulah dia kahwin nanti. Nak rasa lapangnya rezeki, nak rasa tenangnya hati, nak rasa bahagianya hidup, jagalah mak ayah kita. Jangan lukakan hati mak ayah kita kerana ia boleh menutup keberkatan serta ia juga akan menghalang petunjuk Allah sampai kepada kita. Macam yang saya sebut tadi, buat apa sekalipun, dalam apa pahala ibadah paling besar dalam dunia sekalipun, kita tak dapat nak balas jasa setitis air susu daripada seorang ibu kepada anaknya.
Jadi jangan sekali-kali menganggap ibu bapa kita sebagai beban. Bila ibu bapa dah tak ada, hidup rasanya dah tak sama. Insya-Allah, dengan jaga mak ayah kita sebaik-baiknya, maka bersedialah kita nak masuk ke dalam syurga. Hari ini merupakan hari yang penting, hari bersejarah, iaitu hari penyerahan. Bersama-sama saya adalah Encik Hafiz Yu, iaitu pemilik syarikat TDC Holdings yang merupakan salah satu daripada penaja utama program My House. Encik Hafiz ni pertama kali bukan saja beliau lebih tinggi daripada saya, beliau juga tinggi pencapaiannya. Hari ini saya dan Encik Hafiz nak tengok bagaimana keadaan rumah yang telah siap dibaiki. Tak sabar rasanya. Jom kita tengok. Dulu keadaan dia, Encik Hafiz, dekat depan ni bersepah-sepah, bawah rumah ni banyak barang. Tapi dah clear. Tapi yang paling jelas warna dia. Elok kuning ni nampak lebih ceria. Kuning cantik. Elok kuning mana nampak dari jauh. Dia ada ceria sikit. Ini adalah benda yang pertama yang saya tegur waktu saya mula datang ke rumah ni. Ya. Yang ni asalnya dulu, ni tangga ni kayu. Satu lagi begitu juga dekat sini. Ni tangga ni dulu pun taklah lebar macam ni pemijaknya, dan tempat pemegang ni goyang-goyang. Dulu tangga memang naik pun kena tengok ke bawah dulu, baru boleh naik pelan-pelan. Sekarang tak payah tengok bawah dah, terus laju ke atas je. Kayak pejam mati boleh naik ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Cik Azlan. Sihat. Ini Cik Azlan, anak kepada opah tuan rumah ni. Oh, Cik Aslan, saya Hafiz. Dan Cik Hafiz, jadi nak tengok rumah Boleh masuk? Jom Cik Hafiz, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ni keadaan asalnya. Dulu ada meja dekat sini, meja makan Jadi dah dialihkan, jadi nampak lapang. Nampaknya ada sofa baru kan. Sumbangan dari YB. Dan dalam kesempatan ini juga saya bersama dengan tim sukarelawan saya telah hadir kemari untuk sama-sama menyertai menjayakan program yang cukup baik, cukup murni ini. Ini tangga ni, Cik Hafiz. Ya. Asalnya tangga ni dulu pun sama kisah jaga depan tu. Tangganya bahaya dan dia lebih curam. Ni dah landai sikit dah ni. Sekarang ni dah senanglah sikit. Tak adalah susah pasal senang terus naik. Jadi apa perasaan Cik Lan nak tinggalkan mak dekat rumah ni seorang-seorang? Tak ada rasa apa-apa pun. Rasa tenanglah sikit. Tenang sikitlah kan. Sebab keadaan dah lebih selamat, selesa kan. Nak naik turun semasa orang tak ada pun lebih selamat. Betul. Ada pemegang yang cukup kukuh. Untuk makluman Cik Hafiz, dulu asalnya dapur dia ni, dinding dia setakat ni je sampai sini dan juga setakat ni. Kecil sangat? Memang kecil. Kita dah besarkan dapur ni, ada ruang makan dan yang bagus tengok. Opah boleh masak di sini. Senang masak-masak duduk bawah. Seronoklah duduk bawah dia, sejuk sikit. Makan minum, sambil tengok TV. Dulu asalnya, macam saya kata, setakat dinding kan, dia ada tandas di sini. Tapi dah dialihkan, dah dibesarkan kawasan ruang ni. Ni bilik air yang baru. Dulu tandas menyangkung. Luas. Jadi kita dah siapkan tandas dengan tempat mandi yang selesa. Dengan berduduk ya? Berduduk. Jadi lebih senang untuk orang tua ya? Betul. Alhamdulillah, syukur, dan saya berharap di mana projek My House ini dapat diteruskan dan TDC Holdings Sdn Bhd bersama dengan para pengguna dan pengedar akan terus menjadi penaja utama kepada projek My House ini supaya lebih ramai boleh mendapatkan manfaat. Seperti apa yang slogan projek My House ini, harta wakaf untuk semua, tapi bagi peribadi saya, harta anda kita ada bahagiannya untuk semua orang di muka bumi ini. Inilah aspirasi yang kita nak kepada penyumbang-penyumbang, yang mana kita nampak kecil, tapi hasil dia, kesan dia untuk keselamatan dan kesejahteraan responden memang kita boleh lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benda ini yang wang tak boleh beli. Betul.
Alhamdulillah pada hari ini rumah-rumah ini telah siap kami baiki dan kami serahkan kepada pemilik rumah ini. Dan apa yang kami amat teruja adalah kami telah mendapat sokongan dan sambutan yang amat baik daripada penduduk tempatan, khususnya daripada pemimpin tempatan seperti ahli-ahli yang berhormat. Tanggungjawab ini sebenarnya bukan terletak di atas satu atau dua pihak saja. Tapi sebenarnya tanggungjawab sebegini adalah tanggungjawab kepada semua pihak. Saya juga mengharapkan agar program My House ini dapat diperluaskan lagi di seluruh negara sebenarnya. Program ini merupakan program reality, bukan semata-mata untuk syuting, program reality daripada ada kepada tidak ada, daripada tidak selesa kepada selesa. Saya rasa amat gembira dan rasa bersyukur kerana ada orang yang sanggup membantu mak saya lah. Ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan juga TV Al-Hijrah ni lah yang bekerjasama tunggu lumuh lah selama hari, siang, pagi, petang. Semoga usaha ini dapat diteruskan dan kami menyeru kepada mana-mana individu atau pihak korporat yang ingin menyumbang bagi projek yang seterusnya bagi kami membaiki rumah-rumah aslan dan daif, dapatlah tampil menghubungi kami. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Demikianlah kata-kata menggambarkan ibu dan bapa yang sanggup berkorban apa sahaja demi anak-anak yang dikasihinya. Mereka tidak mengharapkan balasan. Namun sebagai anak adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membahagiakan mereka. Bukan dengan wang ringgit semata-mata, tetapi sebaliknya dengan kasih sayang, dengan perhatian, bertanya khabar, meluangkan masa bersama dengan mereka selagi hayat di kandung badan, terutamanya di babak-babak akhir kehidupan mereka. Ingatlah, dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Satu tujuan, satu semangat, berkongsi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.